Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Al-Fadil Ustaz Al-Hafiz yang dimuliakan pihak penganjur, Datuk dan Datin, muslimin dan muslimat, para peserta, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam yang ceria ini. Kita berada di 29 Rabiul Awal 1444. Makna kita sudah hampir meninggalkan bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan sejarah, yang penuh dengan kisah, yang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai bahan murajaah ataupun ilmu yang dibincangkan. Walaupun bulan yang berlalu, tapi ilmunya tetap diteruskan pengajarannya, supaya kita dapat bersama dalam menggilapkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita sayang, kita cinta, kita tidak jemu-jemu untuk mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, apa yang telah disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Hafiz selaku moderator tadi, bahawa perbincangan kita dalam sebuah buku yang kecil yang saya usaha ni, buku ni lebih kepada motivasi keimanan. Motivasi keimanan bukanlah kalau nak kata sebuah kitab tasawuf, jauh lagi lah. Tapi untuk motivasi menguatkan semangat kita, insya-Allah bolehlah kita ambil manfaat daripadanya setakat yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, oleh kerana tajuk kita dunia bukan syurga. Tajuk dia dunia bukan syurga. Apa maksudnya? Kita sekarang berada di atas dunia yang belum sampai kepada tempat destinasi yang kita nak pergi, iaitu syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kerehatan, yang umur kita tidak akan berubah. Kita masuk syurga umur 30 ataupun sekitar 33 tahun, dia tidak akan berubah. Nikmat syurga tidak akan hilang. Tak perlu kita beranalogi, kalau kita duduk sejuta tahun dalam syurga, lepas tu nak buat apa? Kita kata, tuan-tuan, jangan duduk habiskan masa duduk fikir benda yang macam ni. Kita habiskan masa untuk berfikir kaifa nasil ilal jannah. Bagaimana kita nak sampai ke syurga? Itu yang patut difikirkan, yang patut dilontarkan idea kepada para jemaah. Tidak perlu kita beranalogi apa kita nak buat dalam syurga, sebab Allah Taala tahu apa yang disediakan. La ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Allah kata, kamu tak tahu aku rahsiakan apa yang aku nak beri pada kamu daripada nikmat yang banyak. Sebab apa? Sebab kita juga beribadat kepada Allah Taala secara rahsia, tidak diketahui oleh orang. Waktu kita bertahajud, maka Allah Taala bawa mari tajuk ayat yang dianugerahkan, iaitulah aku rahsiakan apa yang aku nak beri kepada kamu apabila kamu juga berahsia dalam ibadat yang kamu lakukan. Jadi para jemaah sekalian, buku ini besar, tapi insya-Allah saya cuba ringkaskan. Maknanya kita ambil satu tajuk dengan kita tak bana-bana, bukan saya baca semualah, bukan baca kitab. Cuma kita akan ambil, orang panggil tajuk bab yang pertama. Kalau yang dah ada buku boleh ambil bab yang pertama di bawah tajuk manusia terbaik, manusia yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah, kita semua bersedia untuk menjadi manusia yang terbaik, insya-Allah. Tak ada orang tak nak jadi yang baik, semua nak baik. Tetapi kita kena ingat, lorong-lorong kebaikan itu telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, telah dirintis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah saya teringat kata-kata seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Abdullah Mas'ud kata apa?
kam min muridin lil khairi lam yusibhu, berapa ramai orang yang nak kebaikan tapi tak jumpa jalan. Mudah-mudahan Allah Taala pandu kita dengan doa kita, dengan keikhlasan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Makna jalan yang kita minta itu iaitulah jalan yang menyampaikan kita kepada keredaan Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa yang pertama saya nak huraikan tajuk dulu. Kalau sempat masuk kepada tajuk tu, kita bagi mukaddimah dulu. Kenapa dipilih buku ni dengan mana dunia bukan syurga? Ini ilmu kita talaqi. Kita ni belajar di pondok. Orang pondok ni dia belajar kitab daripada kulit sampai ke kulit. Dia akan syarah dulu apa dia makna tajuk. Itu dia panggil fadkhulu min abwabiha. Bila kita nak masuk satu-satu tempat, kena masuk ikut pintu, jangan masuk ikut tingkap. Akan masuk ikut atap lagi payah kan. Maka antara pintu yang kita nak masuk, kenapa buku ini dinamakan Dunia Bukan Syurga? Apa saja buku yang kita nak beli, kita kena tengok pada muqaddimah dia. Muqaddimah dia itulah pengarang akan mengatakan bahawa tujuan tulisan kita ini sebab. Kemudian dinyatakan pula kepada kita apa kesan natijah daripada buku ini. Kita tengok kepada dia panggil khulasa ataupun sinopsis, ataupun setengah buku dia buat kesimpulan di belakangnya. Saya teringat kata-kata yang sangat masyhur. Kita daripada kecil lagi kita dah dengar kata-kata masyhur, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini tempat bercucuk tanam. Di mana kita akan menuai? Di akhirat. Maknanya siapa yang banyak cucuk tanam di dunia ni, di akhirat nanti dia akan senang, dia akan terima apa yang dia usahakan. Ini bukan hadis, walaupun dalam teks khutbah minggu lepas mengatakan ini hadis. Setelah kita semak, dikata ini kata-kata hikmah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini kata-kata hikmah, kata-kata motivasi yang memberi semangat kepada kita para jemaah sekalian untuk apa? Untuk kita membuat persiapan. Dunia kalau tak buat persiapan di dunia, di mana kita nak bersiap? Kalau tidak ada orang panggil kelengkapan yang kita bawa di dunia, di mana lagi tempatnya? Di akhirat bukan tempat mencari kerja, tapi tempat menerima balasan. Maka para jemaah sekalian, orang yang sentiasa mencari di mana tempat duduknya dalam syurga, maka dia akan tengok dunia ini adalah tempat membuat persiapan. Dia panggil mazra'atun, iaitu tempat kita buat persiapan untuk ke akhirat. Jadi kalau kita ingat dunia ni syurga, dunia ni syurga, jadi kita tak akan pergi lagi lah. Kita tak akan buat kerja lah sebab kita duduk dalam syurga dah. Maka ini juga satu kata-kata hadis lagi. Ada hadis yang menyebutkan tentang ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Apa dia maksud? Penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksudnya kita orang mukmin ni ada SOP, ada halal, ada haram, ada yang boleh ambil, ada yang tak boleh ambil, ada yang boleh kita guna atau tak boleh guna. Maka kita mengatakan itu SOP yang perlu kita langgar. Tapi bagi orang bukan Islam, banyak dia punya perintah-perintah, larangan bagi kita tidak ada menjadi larangan bagi mereka. Itu dianggap syurga. Ada orang tanya, seorang syekh, saya teringat kata-kata ini diceritakan kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kan seorang qadhi qudah, ketua hakim syar'i pada waktu dia. Jadi waktu dia berjalan dengan pengawal dia, ada orang bukan Islam yang miskin, non-Muslim, dia tahan. Dia kata, Syekh, aku dengar orang kata dunia ni syurga bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin. Tapi kalau tengok realiti kita dua ni berbeza. Awak tu syurganya, bukan saya. Awak dengan pengawal, dengan kereta kudanya, saya ni merempak kat sini. Kata Tuan Syekh, betul lah kata-kata itu. Kalau nak beza, kamu duduk atas dunia sekarang, kamu boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh berehat. Kalau tak ada rumah pun bolehlah duduk di bawah kemah contohnya. Tapi di akhirat esok, kalau kamu tak beriman, kamu akan menerima balasan yang begitu dahsyat, yang sangat menakutkan. Itu maksud dunia itu penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang yang tidak beriman. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW yang menggalakkan kita jadikan dunia ini sebagai bekalan ke akhirat,
Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, man kana yuridul harsal akhirah. Nanti saya tengok hadis ayat ini. Sekarang ni Masya Allah mudah sekali. Kita tengok ayat apa kita nak baca, kan? Kita boleh cari ya. Man kana yuridul akhirah. Man kana yuridul harsal akhirah. Surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat 20. Para penonton apa ni, peserta kita ni boleh tengok surah Asy-Syura ayat 20. Allah Taala firman, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harusih. Sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya, semua yang kita buat ini untuk akhirat, mendapat faedah di akhirat. Kita kerja, kita buat kerja, kita berniaga, kita apa saja yang kita buat, kan? Ibadat sudah pastilah. Maknanya maksudnya kerja-kerja yang nampak macam dunia kerja tu. Tapi kita niat untuk akhirat. Kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya. Allahu Akbar. Aku bagi dua-dua kepada kamu. Dunia kamu dapat, akhirat juga kamu akan dapat pahala. Alhamdulillah. Ingat, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata. Kita buat benda yang dunia untuk dunia, yang kita bimbang, kerja untuk akhirat pun jadi dunia juga. Bila kita buat nak riak, bila kita buat nak tunjuk pada orang, kita buat kita mencari pujian, mencari apa saja yang kita cari, kita mengatakan kerja akhirat pun jadi dunia, kerja dunia pun untuk dunia, apa akan jadi? Allahu Akbar. Nu'tihi minha, kami beri kepadanya dari kebaikan dunia itu, sekadar yang telah kami tentukan. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi ingat, dia tidak akan beroleh sesuatu, tidak akan sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Wal iyaz billah, kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada ditinggalkan oleh Allah begitu saja, kita tidak mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala mentafsir ayat ini mengatakan, man kana yuridu harsal akhirah, siapa dia buat kerja cucuk tanam dia ni untuk akhirat, ai amal, dia buat amalan niat untuk akhirat. Walaupun kerja tu nampak kerja di dunia, kerja tu kerja keduniaan, termasuklah dalam bab perkahwinan, nikah kahwin pun, kalau kita berkahwin kerana Allah, kita berkahwin kerana ramaikan zuriat yang baik-baik, ramai pejuang-pejuang Islam, menguatkan Islam, kita perkahwin itu pun itu dikira kerja akhirat. Nazid lahu fi harsihi ay nuqawwihi, kami akan beri kuatkan kepada dia, wa nu'inahu, kami akan tolong orang ini. Kan? Maknanya Allah Ta'ala jamin bahawa aku beri pertolongan kepada kamu. Masya Allah. Dan kami akan suburkan apa usaha yang kamu buat, dan kami akan balaskan setiap kebaikan yang kamu niat itu dengan 10 kali ganda, ila 700 dha'fin, sehingga 700 kali ganda. Ila ma yasha Allah, ada lagi gandaan yang tidak disebut, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami sempurnakan balasan kepada orang yang baik itu tanpa hisab. Unlimited. Maknanya berapa Tuhan nak bagi, ikut dia. Masya Allah. Ya, tapi ingatlah, siapa yang jadikan kerja buat di dunia ni semata-mata nak dapat dunia, apa lagi? Innama sa'yuhu, usaha dia liyahsula lahu syai'un minad dunya. Dia nak dapat benda dunia saja, maka dia tidak akan dapat bahagian di akhirat. Allah Ta'ala akan rugikan dia di akhirat. Karena itu para jemaah sekalian, Nabi SAW telah beritahu kepada kita, kerja simple, kerja kecil, tapi pulangan yang besar. Contohnya, sabda Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Ghurisat lahu biha, ditanam dengan, ditumbuhkan bagi dia di syurga esok, nakhlatun fil jannah, sebatang pokok tamar dalam syurga. Maknanya bila kita baca ni, pokok naik. Jadi di akhirat esok, ini selinganlah, macam kita bergurau je lah. Kita, insya-Allah kita doakan Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami semua ni ahli-ahli syurga. Bila kita pergi ziarah sahabat kita yang syurga, kita akan tengok
Oi, landscape dia banyak tapi pokok ghars dalam jannah kurang. Kita kata ini awak dulu dia masa dunia ni kurang ni bertasbih ni, kurang zikir, sebab tu kurang lebat dia punya pokok. Nah, jadi ulama kata yang Allah Taala dah sedia tu memang landscape cantik dalam syurga, tapi ada tempat yang Allah nak tunjuk ini gharsuka. Ini yang kamu tanam di atas dunia dulu, ini tempat dia. Itu Allah Taala Maha Kaya supaya kita nampak siapa yang banyak dia punya zikir, siapa dia banyak dia punya tasbih, dan siapa yang tidak banyak, kita mengatakan sangat rugi. Para jemaah sekalian, itulah mukaddimah kepada kita ni. Kita kata dunia bukan syurga. Dunia bukan syurga. Maknanya kita duduk atas dunia, kita kena buat persiapan bagaimana nak pergi ke syurga nanti dengan pahala-pahala yang berganda yang telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bab yang pertama ini saya tulis di bawah tajuk manusia terbaik dapat memberi manfaat kepada orang. Orang yang terbaik itulah orang yang beri manfaat kepada orang, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Hadis ini riwayat Ahmad, kan, dengan sanad yang hasan, sanad yang baik. Maknanya orang yang paling baik itu orang yang boleh beri manfaat kepada orang. Orang lain ambil manfaat daripada kita. Kita ada ilmu, kita ajar orang. Kita ada ilmu pendidikan, kita didik orang. Kita ada apa saja kepakaran, kita ajar kepada orang. Sebab itulah hari ini kadang-kadang susah kita. Kita ada ilmu nak ajar kepada orang, sukar. Kan? Kita terpaksa kena lalui proses-proses yang begitu payah. Maka jangan takut. Kalau kita ada tenaga kuat, kita boleh gunakan tenaga itu untuk membantu orang-orang yang memerlukan, orang susah, orang yang tak larat, kita boleh bantu kepada mereka. Itu di antara hadis yang disebut. Kemudian kita tengok, maka di antara kelebihan memberi manfaat kepada makhluk ialah, yang pertama sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayat oleh Ibnu Umar, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Dan amalan apakah yang paling disayangi, disukai oleh Allah Azza wa Jalla?" Tuan-tuan ingat, siapakah orang yang paling disayang oleh Allah dan amalan apa yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Maka tengok jawapan. Jawapan dia kata ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Golongan pertama manusia yang paling dicintai oleh Allah ialah yang paling bermanfaat untuk manusia. Mana kita boleh bermanfaat, itulah orang yang baik. Yang kedua, golongan kedua, wa ahabbul a'mali ilallah. Amalan yang paling dicintai, disukai oleh Allah ialah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Orang hati dalam orang mukmin, kita boleh gembirakan dia. Dia susah hati, kita sukakan dia. Dia stres, kita tenangkan dia. Dengan cara mana? Buatlah apa saja pun. Mungkin dengan kita bantu dia yang menyebabkan dia sempit dada jadi tenang. Mungkin dengan sebab apa saja yang dia ada, dia akan jadi aman, insya-Allah. Maka yang kedua ni, amalan yang paling baik ni, Allah SWT beri kepada kita peluang dan ruang yang begitu besar, iaitulah membantu orang. Nabi kata apa? Kegembiraan yang engkau masuk ke dalam hati seorang mukmin. Satu. Ataupun engkau hilangkan salah satu kesusahannya. Kalau dia susah, yakshifu anhu kurbatan. Mana dia susah, kita hilang kesusahan dengan apa saja. Atau engkau membayarkan hutangnya. Orang ni terperangkap dengan hutang. Sekarang ni saya tengok orang yang terperangkap dengan hutang ni cukup dahsyat. Waktu dia terdesak, dia tak cari kita. Dia tak cari sahabat-sahabat. Dia tak cari NGO yang boleh bantu. Dia pergi cari ahlung. Dia pergi cari pajak-pajak gadai yang tidak patuh syariah. Maka menyebabkan mereka ini rugi, khasirat dunia wal akhirah, rugi dua-dua. Dunia dia rugi, harta dia mungkin hilang, dan akhirat dia rugi sebab mereka berdosa kerana melakukan perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita pergi, kalau orang ni terdesak sungguh-sungguh, kita lepaskan hutang dia, ataupun kita tolong lunaskan hutang dia, ataupun engkau hilangkan kelaparan. Jangan sampai orang angkat bendera putih lah kan. Golongan yang ketiga, Nabi kata wa'al an amshi ma'a akhin fi hajatin, dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi keperluannya. Kita bantu dia, kita tolong dia.
lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid dia, Masjid Madinah, bukan iktikaf di masjid kampung kita, masjid qaryah, selama sebulan lamanya. Itu bandingan. Dan waman kaffa ghadabahu, sesiapa yang menahan marahnya, dia boleh marah ya kalau nak marah, tapi dia tahan. Ada setengah orang ni bukan tak boleh tahan, memang tak boleh marah sebab dia tak berani ke, itu lain. Ini orang ada kuasa untuk marah tapi dia tak marah. Dia boleh tahan marah, maka Allah akan tutupkan auratnya, maknanya kelemahan dia, aurat dia tu makna kepincangan dia di akhirat. Dan siapa yang menahan marahnya padahal dia boleh melepaskannya, maka Allah Ta'ala akan penuhi hatinya dengan keredaan pada hari kiamat. Itu kategori yang ketiga. Yang keempat, dan siapa berjalan bersama saudaranya sampai dia memenuhi keperluannya, maka Allah Ta'ala akan mengukuhkan kedua kakinya pada hari ketika banyak kaki-kaki tergelincir ke dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Hadis ini rawahu At-Tabarani dan dinilai sebagai hasan dalam Sahih Al-Jami'. Apa ni, hasanahu fi Sahih Al-Jami', mana hadis ini sanad dia hasan. Jadi para jemaah sekalian, itu kelebihan yang pertama. Kita tengok, saya tak baca semua, tuan-tuan boleh tengok, ini cerita menarik kan. Cerita Al-Lais bin Sa'ad ni menarik. Kalau tak baca kan terlepas pula cerita kan. Dia satu analogi, satu perbincangan, berbincang tentang kita tolong orang, kita bantu orang. Mana lebih besar? Kita yang bantu ke orang yang menerima itu lebih memberi manfaat kepada kita? Kalau kita secara zahir, pastilah kita kata, kitalah hebat. Sebab kita yang beri. Banyak orang bila saya tanya, kita tanya, dia kata, kita kan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Betul lah tu. Tapi kita kena ingatlah, sebagaimana dikatakan, kita yang memberi untuk menyelesaikan keperluan dunia sahabat kita tu. Tapi sahabat yang menerima pemberian kita, dia telah anugerahkan kepada kita pahala yang menjadi bekalan aset kita di akhirat. Sebab satu masa nanti, satu masa nanti akan berlaku limpahan harta. Semua orang kaya. Dijunjungnya emas untuk cari penerima zakat, tak ada orang terima. Pada waktu itu apa faedah harta? Nak sedekah orang tak nak terima. Nak bagi pada orang miskin tak nak ambil. Tak ada orang miskin. Jadi kita mengatakan ketika itulah bahawa kita merasai bahawa orang boleh terima sedekah kita, satu nikmat bagi kita. Masya Allah. Baik. Kelebihan memberi manfaat kepada orang yang kedua, apabila kita banyak memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah kita akan mendapat keampunan dari Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat simpel. Kata Nabi, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq fa akhkharahu. Sedang seorang itu berjalan, dia berjalan, tiba-tiba dia nampak satu dahan pokok berduri jatuh di atas jalan. Jadi letak atas jalan. Dia berhenti dan letak tepi jalan. Ambil pokok ni, ambil duri ni, letak tepi jalan. Zaman kita ini batu-batu yang jatuh ke apa benda yang halangan di tengah jalan, kita ambil, kita bersihkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyakarallah lah faghfar lahu. Maka Allah Taala berterima kasih kepadanya, maka diampunkan dosanya. Jadi Allah Taala terima kasih kepada perbuatannya simple. Sikit je, berhenti ambil. Yang kita sekarang ni kita tak ambil. Kita merepek. Ambil gambar adalah. Tengok, ini ke tamadun masyarakat kita. Ambil gambar snap, masuk dalam Facebook, bukannya ambil sampah, campak dalam tu sampah, bukannya ambil benda yang menghalang lalu lintas orang yang tak ada tepi. Yang dia ambilnya snap gambar, kemudian dia tulis macam-macam, apa yang tak kata. Jadi tak selesai masalah. Banyak kali, sering kalau kita berhenti di RNR ke, kita dengar orang merepek, Allah, tinggal dia punya pempah anak kat sini lah, tinggal sampah. Jadi tak angkat juga, sampah tak akan terbang masuk dalam tu sampah. Cuba kita berhenti, kita tengok benda ni, kita tolong letak tepikan. Maka kita akan dapat manfaat yang begitu banyak. Masya Allah. Baik, dalam buku ni, nombor 6, muka surat 6, saya bawa satu cerita bagaimana
seorang makcik yang berkhidmat membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi tanya dia, "Mana makcik ni? Tak nampak ni?" Sahabat-sahabat kata dia mati Rasulullah. Matat, setelah mati. Habis kenapa tak bagi tahu? Nabi kata, "Afala kuntum azantumuni?" Kenapa kamu tak maklumkan kepada aku dia sudah mati? Sahabat kata, "Rasulullah, dia mati waktu malam lah, kami tak sampai hati nak kejut Nabi sallallahu alaihi wasallam." Fa ka'annahum sagharu. Jadi macam sahabat ni kata, "Tak pentinglah. Selesai dah fardu kifayah pun kita solat." La, Nabi kata, "Duluni ala qabriha." Tunjukkan di mana kubur dia. Bawa mari mana kubur aku nak pergi. Jadi bila Nabi kita pergi solat atas kubur seorang makcik, kenapa kerja dia hanya taqumul masjid, kerana dia duduk pungut sapah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok, nampaklah contoh-contoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita ini nampak simple, nampak mudah, nampak mampu dibuat lah. Senangnya kita kata semua yang kita nampak itu dia panggil mampu dibuat. Tak ada orang kata saya tak boleh buat benda ni. Bukan tak boleh buat, tak nak buat aje. Tak nak buat je. Baik, kita berpindah kepada kelebihan yang ketiga. Bagi orang fakir, timbul lagi soalan, bagi orang fakir pula, cara bagaimana mereka nak bersedekah? Dia tak ada duit. Kaifa yatasaddaq? Bagaimana dia sedekah kepada orang-orang fakir yang lain? Dia nak sedekah kepada orang fakir lain. Sudahlah dia seorang yang fakir, tapi dia nak sedekah juga kepada fakir lain. Bagaimana cara? Jawabnya, maka di sini kita perlu faham konsep sedekah. Sedekah ni biasalah dalam kepala kita ni, bila kita sebut sedekah, kita nampak apa? Fulus. Tak? Kita nampak mestilah sedekah dengan duit. Aku tak ada duit, kat kepala nak sedekah macam mana tak ada fulus. Maka kita mengatakan bahawa makna kaya itu bukan semata-mata kaya harta. Maksud sedekah itu juga bukan dengan kaya dengan sedekah harta. Ada kadanya orang ni kaya dengan kesihatan, dia boleh bantu orang sakit. Kaya dengan ilmu, kita boleh bantu orang yang tak tahu. Ramai lagi orang nak belajar. Kaya dengan hikmah, kita boleh beri nasihat kepada orang yang tersasar. Jadi semua ruang-ruang yang ada ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis Abi Zar, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyum, jumpa kawan kita, jumpa sahabat kita, jumpa orang Islam yang lain, kita senyum, itu dianggap sedekah. Sadaq wa amruka bil ma'ruf, kita suruh orang buat baik. Tengok orang ni nampak lara, kita panggil dia, "Abang, saudara, buat benda ni." Ajar dia. Ataupun nampak dia buat mungkar, benda yang tak baik, kita larang. Sedekah. Wa irsyadukar rajul fi ardid dalal, kita tengok orang ni berjalan tak kena jalan. Dia punya GPS Waze dia pun dah rusak. Kita tunjuk jalan. Itu pun sedekah. Wa basaruka lirajul radi. Jadi orang tak nampak mata contohnya nak jatuh ni, kita tunjukkan, kita pimpin dia. Sedekah. Imatatukal hajar, kita buang batu, duri, tulang-tulang yang ada di atas jalan, sedekah. Masya-Allah. Sebab itulah dikatakan bahawa ruang sedekah itu sangat luas. Ruang sedekah itu sangat luas bagi orang miskin. Nak sedekah tak ada duit. Tapi kalau di surau, di masjid kita ada program. Malam ni kita ada ceramah perdana dan kita ada makan-makan. Sembelih kambing ke sembelih apa? Biasanya penganjur-penganjur masjid ni dia perangkap ustaz dengan ni, dengan kambing ni. Letih gitu. "Ustaz, nak jemput ustaz ceramah pada tarikh sekian. Kita dah sediakan 3 ekor kambing dah ni." Aduh, kambing pula nak kena nasi mandi pula. Ustaz pun tengok tarikh, jumpa selalu tarikh. Tidak payah sikit kan. Maknanya semangat tu semangat. Jadi kita kata masya-Allah. Jadi kita tahu masjid kita ni ada kita nak bagi duit tak ada. Pergilah bagi tangan. Bagi pertolongan, khidmat, sedekah. Sehingga akan dikatakan orang duduk tepi sungai, tolong ambil air, cedok air bagi pada kawan. Itu pun sedekah. Kita kata masya-Allah, ruang sedekah itu sangat besar. Dan dalam buku ini saya cerita tentang orang fakir yang pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, Allah, zahaba ahlud dusur." Orang-orang kaya meraih mengauk semua kebaikan. Dia rauk, dia ambil semua.
dia telah mendapat darjat yang tinggi, nikmat yang banyak. Mereka solat macam kami solat, dia puasa macam kami puasa. Tapi kami tak ada duit nak sedekah. Mereka sedekah banyak, mereka boleh pergi haji, boleh pergi umrah, kan? Boleh berjihad. Maka apa yang kita boleh buat? Jadi orang fakir mengadu pada Nabi SAW. Nabi ni dia main psikologi dengan orang miskin. Dia kata, ala adullukum ala uhadditsukum bi amrin. Nak ke tidak? Sahabat-sahabat yang miskin ni, yang tak ada duit ni, aku bagi kepada kamu satu amalan yang tak ada orang boleh cabar kamu kecuali dia buat macam kamu juga. Sahabat ni ingat kau satu amalan yang besar kan, kena pergi bertapa 40 hari dalam gua tempurung ke gua apa nama yang masyhur tu. Mana-manalah naik kat Gunung Ring ke Gunung Stong lah kalau kita orang Kelantan ni. Nah, contohnya. Dia kata tak. Kalau kamu buat ni, kamu akan mengatasi orang lain. Maka Nabi kita ajar, selepas solat kita baca tasbih 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi orang miskin ni, seronok dia. Dia baca. Lama-lama orang kaya tengok, kau baca apa? Takkan dia orang nak sembunyi ilmu. Dia pun cerita, dia orang baca juga. Tak lama orang miskin bagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Orang kaya-kaya dengar kami duduk zikir, dia zikir juga Rasulullah. Rasulullah kata, nak kata apa? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah Ta'ala bagi limpahan karunia ini kepada siapa yang dia kehendaki. Ada orang miskin dunia, miskin harta, kaya harta, kaya amalan. Ada orang yang dua-duanya tak kaya belaka, wal'iyazubillah. Yang saya sangat sedihnya, yang tak kaya dua-dua. Orang pakai miskin dalam kampung-kampung kita ni. Kita ni isytihar di masjid. Tuan-tuan dan puan-puan yang memerlukan bantuan, sila datang ke masjid, solat Jumaat je. Bukan nak suruh sapu masjid pun. Mari solat Jumaat je, istiqamah dengan kita. InsyaAllah kita senaraikan Tuhan sebagai penerima asnah yang akan menerima barang-barang setiap bulan, yang akan menerima habuan. Kalau ada keperluan anak-anak sekolah, kita akan bantu apa saja. Masya Allah, dia sanggup tak datang ke masjid, asalkan walaupun tak dapat bantuan. Itu je dia kata. Kalau pergi masjid, tak payah. Tak payah. Tak apa, tak dapat bantuan pun tak apa. Asalkan masjid tak payah pergi. Kita kata subhanallah. Itulah orang miskin dunia, miskin di akhirat. Na'udzubillah. Karena itu Nabi sebut khas kepada orang kaya, orang miskin. Nabi kata di antara 3 golongan yang Allah Ta'ala tak nak tengok di akhirat esok. Al-ahil al-mutakabbir. Orang miskin yang sombong. Na'udzubillah. Kalau orang kaya sombong, logik. Sebab dia kaya, dia hebat. Orang besar-besar kalau dia sombong, mana sahabat. Ni kau miskin apa yang kau nak? Kata orang ada tulang keringnya ada ya, tiba-tiba dia punya sombong lebih daripada orang lain. Kita kata na'udzubillah. Baik, kita pergi kepada kelebihan yang keempat. Kelebihan memberi pertolongan kepada orang yang keempat ini, siapa dia? Siapakah mereka yang dianggap sebagai ahli syurga? Kita ingat ahli syurga ni susah sangat. Rupa-rupanya kategori kriteria ahli syurga ni tidak payah. Kalau kena lorong dia, insya-Allah laluannya sangat mudah. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala jadikan kita orang yang melalui lorong-lorong yang menyampaikan kita ke syurga dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Imam Muslim, hadis ini dalam Muslim, hadis sahih, meriwayatkan daripada Iyad bin Himar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa ahlul jannati salasatun. Nabi kata, ahli syurga itu 3 kumpulan. Yang pertama, pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil. Kita carilah mana-mana pemerintah yang adil. Yang tak adil jangan diberi jawatan kepada dia. Sebab seolah-olah kita menginanya kawan tu. Kita tahu dia tak adil, kita bagi peluang untuk dia memerintah. Mana dia boleh meratah lagi harta-harta negara yang menyebabkan dia akan terseksa besar di akhirat esok. Jadi, sebab itulah Nabi kata, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Kamu bantu saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Sahabat terkejut, ya Rasulullah. Bantu saudara yang kena zalim kita fahamlah. Tapi nak bantu saudara yang zalim macam mana? Maknanya kamu tahan tangan dia, jangan buat lagi kezaliman. Baik. Tengok besar pahala pemimpin yang adil ini. 3 golongan ini. Yang kedua, mutasaddiqun muwaffaqun. Orang yang memberi sedekah, orang yang penyayang, hatinya mudah tersentuh untuk membantu kaum kerabat. Dia kata
kita ni tengok keluarga kita miskin, kita bantu. Orang ni di antara orang yang cepat dapat. Yang ketiga, orang yang baik jiwanya, tak meminta-minta. Afifun muta'affif. Maknanya dia ni baik nafsu dia berhajat tapi dia tak minta. Ini yang kita payah ni. Kita marah dengan orang, awak kalau dah perlu kenapa tak minta? Dia kata dia tak minta, dia minta dengan Allah Taala. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis lain, Nabi kata laisal miskin, bukan orang miskin tu orang yang meminta-minta. Orang yang minta-minta tu bukan miskin, itu peminta sedekah nama dia. Kalau dia miskin sungguh pun, tapi kategori peminta sedekah. Tapi yang miskin, Nabi kata, wal miskin, yang betul-betul orang miskin, iaitulah orang yang berhajat, dia tak minta. Jadi kalau kita boleh kesan kumpulan ini, kumpulan yang berhajat tak minta, inilah pahala yang besar kalau kita bantu dan kita tolong mereka. Sebab Nabi kata, itu orang miskin. Yang kamu kena cari, kamu kena bantu, kamu kena tolong orang ni. Yang minta-minta tu kalau kamu tak tolong tak apa, dia pandai minta tu. Dia pandai cari. Mana-mana tempat dia boleh. Sekarang ni kalau kita live ya, ada je scammer kat bawah tu. Bagi nombor akaun siaplah, anak tak cukup makan macam-macam dia. Hari-hari dia call kita. Dia call dia atas WhatsApp. Oi, kita kata bijak dia ni, tak ada kerja lain dia. Nah, kita bukan tak nak tolong dia sebab kita tak tahu, tak kenal dia. Kalau kita kenal, insya-Allah kita tak makan kalau dia tak boleh makan. Sahabat-sahabat kita. Maka Nabi nak, iaitulah kita nak orang yang bantu keluarga dia yang sangat miskin, dan yang ketiga mencari orang-orang yang baik jiwa dia, tak meminta-minta. Payah ni. Kadang-kadang kita marah, dia kata, apa awak ni? Dah tahu dah susah, kenapa tak jumpa aku? Allah Ta'ala beri ruang kepada kita nak infak di tempat yang orang sangat berhajat, tapi dia tak minta. Allah, kita boleh siasatlah. Tanya sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita yang ada di kampung, cuba tengok anak-anak beranak kita, siapakah di kalangan mereka orang yang sangat berhajat, orang yang sangat memerlukan, sebab kita nak ajak mereka, kita nak bantu mereka, itu orang yang perlu dibantu sebenarnya. Yang duk minta-minta biar dia. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kelima. Kelebihan yang kelima, orang yang sentiasa suka berbuat benda baik, ini akan menyelamatkannya daripada terjebak dan terjerumus ke tempat yang tidak baik, biiznillah. Siapa yang berbaik, maka Allah Ta'ala akan balas kebaikan. Dalam sentiasa kita baca dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan orang baik itu kebaikan yang Allah Ta'ala beri. Kita kata Masya Allah. Maka kita carilah kebaikan-kebaikan supaya kita mendapat balasan yang baik daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ada satu cerita ni masyhur di kalangan ulama salaf, iaitu seorang ni sakit. Dia sakit. Sakit dia ni orang panggil berkudis. Skabis ke apa sekarang ni? Musim dia ni, musim budak-budak gatal ni dekat sekolah ni banyak sangat. Dia kata dia punya kudis ni sudah 7 tahun tak sembuh-sembuh. Dia berubat dengan tabib macam-macam dah. Doktor pakar ni semua sudah pergi, tapi tak selesai. Akhirnya dia pergi jumpa seorang syekh, nama dia Syekh Abdullah Ibn Mubarak. Dia kata, Syekh, sakit saya ni macam mana nak ubat? Adakah Syekh boleh tolong ubat ke? Kalau tempat kita kat tolong buat air jampi lah kot. Kan? Buat air tawar ke apa benda. Syekh kata, pada farasat tadi, panggil farasat dia lah. Maknanya, apa yang dia boleh faham, penyakit kamu ini tak ada ubat yang mujarab kecuali kamu pergi cari tempat manusia berhajat kepada air. Kamu gali telaga dan beri air kepada orang di tempat tu. Orang ni nampak macam orang kaya ni. Ada duit tapi berpenyakit. Duit ada, sakit pula. Maka kata Abdullah Mubarak rahimahullah, aku mengharapkan bila keluarnya mata air nanti, orang akan mendapat manfaat dengannya dan Allah akan keringkan penyakit kamu. Jadi manfaat air, penyakit kering. Subhanallah. Jadi lalu sahabat yang sakit tadi pergi ke satu tempat orang perlu air. Maka dia gali telaga, orang sana guna air, semua pakat doakan dia. Akhirnya penyakitnya sembuh. Jadi apakah penawar penyakit yang sebenar ini?
kata di para ulama, pergilah berbuat kebaikan di tempat mereka yang memerlukan. Maknanya kalau kita berbuat baik, kita buat baik pada orang, kita akan menyelamatkan kita sendiri. Kita kata subhanallah, buat baik boleh menyelamatkan kita. Alhamdulillah. Baik, para jemaah sekalian, kita berpindah kepada kelebihan yang keenam. Dunia ini akan menjadi cermin untuk pergi ke akhirat. Maknanya jalan ke akhirat ni kita nak tunjuk kat mana. Orang yang menjadi ahli kebaikan dalam dunia ini, maka mereka juga adalah orang yang ma'ruf di akhirat. Dan siapa yang berbuat mungkar di dunia, wal'iyazubillah, maka mereka akan menjadi ahli kemungkaran di akhirat. Ini penting. Yang tadi semua bab harta, bab pertolongan, ini dalam bab bimbingan. Bimbingan dan penganjuran. Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, man da'a ila huda. Siapa dia panggil orang, ajak orang kepada jalan kebaikan. Kita ada ilmu, kita ajak orang. Alhamdulillah. Kita tak ada ilmu, tapi kita menganjurkan majlis ilmu. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan ganjaran yang baik kepada pihak penganjur kita ini. Dan kita tak boleh nak ajar orang, tapi kita boleh kumpul orang. Kita boleh cari siapa-siapa sahabat-sahabat yang boleh beri ilmu, boleh beri ganjaran, boleh beri bimbingan. Alhamdulillah. Tengok dalam hadis Nabi kata, man da'a ila huda. Siapa yang mengajak kepada kebenaran, ajak kepada kebaikan, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Maknanya orang yang buat tu boleh 100, kita penganjur dapat 100 juga. Tak kurangnya tu. Kalau dia bagi 2, kita pun tak nak pergi. Baik aku buat sendiri. Bagi 2. Macam pahala bagi makan orang buka puasa kan. Tapi kita boleh pahala lah, dia boleh puasa. Tapi sebaliknya, siapa yang menganjurkan benda yang tak baik, na'udzubillah, kita ada kemampuan untuk buat ni, tapi kita anjur benda yang tak baik. Sama juga. Orang yang buat dosa, 1 dosa, penganjur juga dapat 1 dosa. Tajuk ni saya dah bincang panjang dalam tafsir surah yang lepas. Baru je surah ni kita lalu. Dalam tafsir ayat wala tazir waziratun wizra ukhra. Tak dosa orang lain tak tanggung. Asalnya di bawah keadilan Allah Azza wa Jalla, dosa orang lain tak tanggung. Tapi dosa yang berkaitan akan diambil oleh penganjur. Dia bukan tanggung dosa orang tu. Orang tu tetap berdosa. Kalau kita kata saya tanggung dosa awak, maknanya orang tu dah tak dosa, free. Kita yang lah. Orang tu berdosa, penganjur juga berdosa, wal iyazubillah. Baiklah. Kita ringkaskan kelebihan yang ketujuh. Orang yang sering berbuat kebaikan dan memberi manfaat kepada orang lain adalah termasuk dalam kalangan orang yang beriman. Orang yang beriman iaitulah orang yang suka beri kebaikan kepada orang lain. Kita mengatakan alhamdulillah, tanda-tanda orang beriman itu banyak. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis as-sadaqatu burhan. Nabi mengatakan sedekah itu burhan. Apa dia burhan? Tanda kita beriman. Sebab kita bagi sedekah ni ada 2 sebab. Sebab yang pertama, kerana nak cari glamour. Oh, hebat dia tu, dia punya tajaan, dia punya sumbangan besar, ditulis besar-besar kat sana sini, contohlah. Tapi ada orang beri kerana pahala. Kerana Allah Azza wa Jalla, Tuhan kata man yuqridallaha qardan hasana. Siapa yang beri hutang kepada aku akan bayar. Jadi ada orang yang tanda beriman itu apa dia? Sedekah itu tanda burhan, tanda orang beriman. Banyak lagi lah tanda-tanda lain. Yang pentingnya orang buat baik itu tanda dia beriman. Dalam ayat Quran Tuhan kata innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan rumah Allah, sama ada dia bina atau dia mengisi rumah Allah Taala. Kita ni 2 kategori. Ada orang nak bina rumah Allah mudah. Besar-besar sekarang ni masjid. Alhamdulillah. Tapi orang yang nak isi rumah tu, nak penuhkan rumah bukan senang. Baik, sekarang kita berpindah pula kepada 7 faedah. Ada beberapa perkara yang berbahaya. Ada 4 perkara yang berbahaya yang merugikan orang yang tidak ambil berat masalah umat. Yang pertama, orang yang tak peduli masalah umat ini rugi dan hampa di akhirat. Na'udzubillah. Dia tengok yang orang lain ambil pahala. Dia kata aku banyak harta dulu, tapi aku tinggal sana. Aku banyak peluang, tapi aku tak buat. Orang ajak pergi masjid, kita pun tak ikut.
Kan? Orang duk zikir, kita duk berbual-bual, habiskan masa begitu saja. Kita mengatakan satu kerugian yang amat besar apabila orang ini tidak dapat memenuhi waktu dia dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan khaba wa khasir, betapa rugi, betapa kecewanya orang-orang ini di akhirat bila dia tengok pahala-pahala sahabat-sahabat lain meraihnya, dia tak dapat. Allahu Akbar. Mungkin kita rasa silap aku dulu. No, waktu dulu masa hidup atas dunia, orang ajak buat kebaikan, tolong orang, kita pun tak nak pergi. Maka itu di antara sebab yang kita rasa kita akan susah, kan? Baik, yang kedua, akan hilang nikmat. Allahu Akbar. Hilang nikmat. Allah sebut dalam Quran dalam surah Ibrahim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kepada kamu. Kalau kita syukur, Tuhan tambah nikmat. Tapi ingat yang sebaliknya apa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur nikmat, bukan kufur kafir. Kalau kufur kafir tak apa dah, kita kufur nikmat, tak syukur pada nikmat Allah Taala, maka orang itu azabnya berat. Dalam kata-kata lain, para ulama mengatakan asyukru hafizun wa jalibun. Asyukru hafizun wa jalibun. Bersyukur itu akan menjaga nikmat yang sedia ada. Jalib meraih nikmat yang belum ada. Mana dua syukur. Syukur ni kita boleh dapat dua. Satu, menjaga nikmat yang sedia ada. Siapa dia sayang kepada harta dia, siapa dia sayang kepada kedudukan dia, dia bersyukur. InsyaAllah Tuhan jaga. Satu lagi, jalibun, dia akan menarik. Ini bukan soal ilmu sinergi, ilmu motivasi yang pelik-pelik, tak ada ni. Ini hadis yang mengatakan bahawa bersyukur itu akan menarik nikmat yang belum ada. Jadi kita kata alhamdulillah. Orang yang tak bersyukur, maknanya dia tak bantu orang, bermakna dia tak guna nikmat yang Allah Taala anugerahkan, dia akan kerugian lagi. Yang ketiga, orang yang tak menggunakan nikmat yang ada ini termasuk dalam 3 golongan yang celaka, na'udzubillah. Na'udzubillah. Tengok dalam hadis, Nabi kata salasatun la yukallimuhum Allah yaumal qiyamati. 3 golongan Allah Taala tak nak tengok pada dia ni. Allah Taala tak nak bercakap dengan dia. Makna tak tengok dengan rahmat. Pandangan Allah Taala tak tembus di semua tempat. Siapa dia? Yang kita takut hari ni. Rajulun ala fadli ma'in bifalatin. Orang ni duduk di padang pasir, dia ada kelebihan air. Maknanya unta dia dah minum, kambing dia dah minum, pokok-pokok yang dia dah siram, tiba-tiba pengembara datang minta air, tak boleh. Ini untuk kambing aku untuk seminggu lagi. Sedangkan kawan tu tak ada bekalan pun, tak ada air pun nak minum. Unta dia pun, kuda dia pun kehausan. Maka orang ni pada hari akhirat esok, Tuhan tak nak tengok, tak nak cakap dengan dia. Allahu Akbar. Anda teringat ni, Ustaz Hafiz, waktu kami dilanda banjir dulu, tahun 2014. Banjir besar di kawasan kita ni. Waktu tu ramailah orang bawa datang air mineral, air botol. Ada seorang sahabat saya, kawan saya juga, dia cerita lepas pada banjir. Dia kata, Ustaz tahu tak orang buat apa dengan saya? Orang tak nak bagi dia air sebab dia kata dia ni toke kedai. Dia kata duit banyak dengan aku ni, tapi aku nak air. Subhanallah. Jadi buat-buat ni, buat-buat yang duk jaga, duk kawal air ni, dia berdendam dengan si toke perabot ni. Sebab dia kata mu kaya, tak payah ambil air ni. Takkan aku nak minum air hujan, air yang macam teh susu ni. Kita kata Masya Allah, Subhanallah. Jadi kita, orang yang sangat memerlukan, kita larang. Itu satu dosa yang berat. Itu yang pertama. Yang keduanya, masalah peniaga yang bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, tapi sumpah palsu. Kerana nak lariskan perniagaan, wallahi saya dah beli sekian-sekian, wallahi ini barang ori lah, macam-macam dia punya kelentong. Allah Ta'ala nak tengok. Yang ketiga, orang yang bai'ah kepada khalifah, tapi dia jahat. Kan? Ini bahaya ni. Kita bai'ah kepada khalifah, tiba-tiba kita lari. Saya tak tahulah Ustaz Hafiz boleh tak guna. Kita bai'ah dengan satu kumpulan, tiba-tiba kita angkat kerusi, betul letak kat lain. Ini saya tak campur bab ni, cuma dibimbangi, takut-takut macam ni ada termasuk dalam kumpulan ini. Wallahu alam. Hadis ini dalam Bukhari.
Yang keempat, bahaya yang keempat, mereka ini akan dicerca oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat esok. Kita bawa hadis panjang, hadis kursi tentang Allah Ta'ala tanya, sahabat hamba aku tu sakit, kenapa kamu tak ziarah? Hamba aku tu lapar, kenapa kamu tak bagi makan? Hamba aku kehausan, kenapa kamu tak bagi minum? Allah Ta'ala akan tanya pada hari akhirat bagi orang-orang yang bermasalah ini. Baik, sebagai penutup, masa kita sangat laju terhad. Alhamdulillah, kita pun bedah buku je ni. Satu bab bolehlah cepat. Kalau kita tidak, banyak ni. Mungkin 3 malam baru habis ni. Sebagai penutup, tip bagaimana kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Ini kita nak semangat. Kita dah dengar dah hadis ayat Quran, kita dah dengar. Alhamdulillah. Ini tip tambahan. Yang pertama, hendaklah kita banyak menziarahi orang-orang yang dikenakan bala. Contohnya kita pergi tengok orang sakit, kita syukur bila kita tengok orang. Kata di para ulama, la ya'rifu qadran ni'am illa man iftaqa. Kita tak tahu nikmat satu benda tu bila kita kehilangan nikmat. Baru kita tahu. Kita dulu senang je nak minum teh, minum. Sekarang ni mari kecil manis. Apa nak minum? Air kosong lah jawab dia. Jadi bila kita ziarah orang sakit, kita pergi rumah saudara-saudara yang diuji dengan kebakaran ke, dengan apa saja, kita boleh berfikir bahawa nikmat yang aku ada ini senangnya Allah Ta'ala nak tarik. Mudah sekali. Sekali dia sentap, tercabut semua nak buat apa. Sebab itulah Nabi sebut kepada sahabat, Nabi kata, in aratta talyina qalbak. Kalau kamu nak lembutkan hati kamu, beri makan kepada orang miskin. Bukan beri makan gitu je. Makan sekali orang miskin. Ni kita duduk, kalau kita bagi anjur, ni kita panggil orang miskin, panggil anak yatim makan, tapi dia orang semua duduk bawah kemah, kita duduk dalam bilik aircon senyap-senyap. Kita kata macam mana ini? Ini tak memberi kesan. Beli pahala. Saya tak kata tak beli pahala, tapi kesan tu kalau kita boleh bersela sekali dengan orang miskin, dengan anak yatim, dengan orang-orang yang memerlukan, itu lebih besar. Sebab Nabi SAW sampai peringkat tak makan di atas meja. Minta maaf lah. Nabi tak makan atas meja sebab dia nak tawaduk, dia duduk dengan orang miskin. Nabi kata, wamsah rakyat yatim, gosoklah kepala anak yatim. Baru ni ada satu majlis menggosok kepala anak yatim. Saya kata, luruh rambut budak tu. Gosok kepala anak yatim di sini maknanya, kita bila anak yatim susah, kita pergi pegang atas kepala, maknanya kita beri sumbangan, kita beri infak, tolong apa yang dia perlukan, itu makna gosok. Kalau tidak, ni ada pula ni Ustaz Api, jangan main ni awak. Dia dah ada majlis menggosok kepala anak yatim. Buat banner tu. Kata teruk punya pahaman. Majlis menggosok kepala anak yatim pula dah. Dunia nak kiamat ni macam-macam Ustaz. Baik. Hadis ni diriwayat Imam Ahmad. Yang kedua, tip yang kedua, ambillah contoh orang-orang yang pemurah. Jadi kita tengok orang murah ni siapa dia. Di antara pada zaman Nabi pemurah yang menjadi ikon, iaitulah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan ni pelik dia. Menantu Nabi. 2 kali Nabi kahwinkan dengan anak dia. Nabi tak pernah cakap, Man, kau nak jadi menantu aku, berhentilah berniaga tu. Tak. Pulah-pulah serban duduk kat masjid lah pula. Ngajar-ngajar Quran. Tak ada. Bahkan ketika Uthman radhiyallahu anhu menawarkan harta dia di saat menyediakan Jaisul Usrah. Nabi nak pergi ke Tabuk, jarak dia 700 km dari Madinah ke Tabuk. Bukan dekat. Makanan tak cukup, kenderaan tak cukup. Tiba-tiba Uthman datang, ya Rasulullah, barang-barang dagangan yang ada atas unta saya, yang akan sampai ke Madinah, bukan setakat barang aku beri, unta beri, pelana unta saya beri. Maka Nabi kita bangun naik atas mimbar, Nabi mengatakan, ma darra Uthman ma fa'ala ba'dal yaum. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Uthman buat apa lepas ni, Allah Taala ampunkan dosa. Kita kata subhanallah, betapa contoh-contoh yang banyak. Kita tengoklah zaman dulu, zaman kemudian, zaman kita hari ni, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik, kita kata masya-Allah, betapa mereka ini boleh dijadikan. Baca buku-buku, tak boleh ditular-tularkan. Yang ketiga, yang terakhir, adalah kita cabut dalam diri kita perasaan takabur, dan dia biarlah sentiasa kita berada dalam keadaan tawaduk kepada Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat manfaat dan memberi manfaat kepada orang biiznillahi Azza wa Jalla. Setakat itu dulu pembentangan kita. Kita kembalikan kepada Ustaz Hafiz. Sekiranya ada perbincangan ataupun ada persoalan, dipersilakan.
Jazakallahu khairan katsiran al-fadil Datuk Dr. Abdul Qasid Abdul Rahman hafizahullah taala di atas perkongsian kupasan daripada buku beliau, Dunia Bukan Syurga, yang tuan-tuan boleh dapatkan di Shopee tak silap saya. Kalau di Lazada macam tak jumpa. Ada kalau di admin kita di www. tulis Dar Taibah. www.dartaibah.com. Di situ pihak admin yang jaga web saya ni dia akan hantarlah insya-Allah sambil-sambil kita derma kepada dia orang tu. Baik, insya-Allah. Mereka yang insya-Allah kita akan sambung lagi, tuan-tuan, ada lagi mungkin banyak siri lagi, mungkin 9 ataupun 8 sehinggalah. Kalau tak salah saya ada 10 tajuk daripada buku tersebut, yang keseluruhan buku suratnya sekitar 270 buku surat kalau tak salah. Hadirin dan hadirat yang sekalian, saya ada satu soalan, Dr. Basit. Dia tanya tentang, tadi Datuk sebutkan 3 golongan yang Allah Ta'ala tidak lihat dan Allah Ta'ala murka pada hari kiamat. Disebutkan satu antaranya ilun mustakbir ataupun mutakabbir, orang miskin yang sombong. Apakah lagi 2 lagi golongan itu? Adalah sebab tak ada dalam buku tu. Jadi nanti kita tengok. Syekhun Zani. Al-ahil al-mutakabbir. Dia kadang-kadang dia mari spontan payah. Baik, ada lagi soalan lain? Dia kiamat. Baik. Dia kata 3 golongan tadi. Syekhun Zanin. Syekhun Zanin. Orang tua yang berzina tadi. Orang tua yang berzina, pemimpin yang zalim, orang tua yang berzina, dan al-ail al-mutakabbir. Jadi orang yang miskin yang sombong. Sebab dia kata kenapa pula orang, sebab dia dah berkuasa, kenapa dia mau zalim pada orang? Itu punca dia. Orang yang berkuasa kenapa nak zalim orang? Dia dah berkuasa. Patutnya dialah yang bagi kebaikan pada orang. Orang tua yang berzina, dah tua-tua buat apa lagi? Kan kahwinlah, kita ada kemampuan. Yang kemudian yang ketiga tadi orang yang miskin yang sombong tadi. Wal iyaz billah. Soalan seterusnya, Datuk, berkenaan dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Adakah bermaksud seorang mukmin itu pasti akan menghadapi kesukaran ataupun tidak boleh langsung menikmati kenikmatan dan kemewahan dan sebagainya? Mohon penjelasan. Baik. Oleh kerana hadis ni kita dah jumpa. Hadis ni riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Nabi kata salahatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim, syaikhun zanin, orang tua yang berzina, wa malikun kadzab, raja atau pemimpin yang pembohong. Disebab itulah ulama kata kenapa dia nak bohong, dia dah dia pemimpin, dia ketua. Kemudian ail mustakbir. Hadis ini dalam Muslim. Jadi cerita tadi, soalan kepada yang kedua, dia kata dunia itu penjara, maksudnya banyak halangan kita. Bukan maknanya kita kena duduk, orang dalam penjara pun ada yang hebat-hebat ya. Tak, bukan semua orang dalam penjara itu susah. Jadi maksud dianya banyak halangan depan kita. Banyak halangan di depan kita. Mana orang penjara ni terhak lah, walaupun dia ada duit dia tak nak beli kan. Dalam hadis ini pun sama juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dalam rawahu Muslim juga. Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khairan. Soalan terakhir Datuk bertanya tentang kalau kita buat syarat pada anak atau saudara mara pergi ke masjid, kita akan bagi upah. Maknanya kalau dia pergi ke masjid, kalau dia pergi ke surau solat, dia akan dijanjikan dengan duit lah. Adakah itu dikira rasuah yang digalakkan? Sekarang ni banyak ni masjid-masjid ni, budak-budak yang pergi, budak sekolah pergi masjid dapat duit.
kita kata untuk umpan sementara saya rasa tidaklah ada larangan. Tapi kita bimbang juga, takut nanti tak ada duit, tak pergi masjid. Itu sukar ya. Sebab tu kita tak boleh bagi cash. Ni ada setengah masjid ni dia bagi cash. Mari setiap kali datang RM2, RM2. Saya rasa sukar. Sebab saya tengok di awal-awal yang buat dulu di Turki, dia bagi basikal tu setelah beberapa lama, beberapa hari dia datang. Mungkin dalam masa sebulan, 2, 3, dia kena istiqamah dulu. Baru kita boleh pergi. Tapi kalau main bayar cash ni, sukar juga tu. Jadi peringkat awal bolehlah. Kan? Kalau awak pergi masjid, mak bagi duit contohnya. Itu untuk dengan anak kita bolehlah. Sebagai orang panggil permulaan, nanti kalau iman dah waqara fi qalbihi, dia pun tak nak ambil duit. Ini kerana Allah lah, bukan kerana duit lah mak. Jadi kata sebagai apa tadi, rasuah yang dibenarkan, yang digalakkan sebagai galakan peringkat awal lah, peringkat awal. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsiran Al-Fadhilatu Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah taala di atas perkongsian. Yang insyaallah kita akan ada siri-siri seterusnya untuk kupasan buku ini, Dunia Bukan Syurga. Dan tuan-tuan hadirin dan hadirat, kita tangguhkan dulu majlis kita dengan bacaan doa daripada Al-Fadhil Dr. Basit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina 'anil nas ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah supaya Engkau jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang bertakwa, hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendapat petunjuk daripadamu, sentiasa mengikut sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkan dalam hati kami ini perasaan cinta, kasih dan sayang kepada kitab Al-Quran, kepada sunnah Nabi dan kepada orang-orang yang beriman, serta bukalah pintu hati kami ini untuk membantu orang-orang yang memerlukan, menolong siapa yang diperlukan dan menyampaikan sumbangan kepada orang yang diperlukan. Ya Allah, berilah kepada kami keikhlasan dalam semua apa yang kami lakukan. Ya Allah, berikanlah keikhlasan kepada kami apa yang kami lakukan dalam gerak kerja kami, dalam ibadat kami dan dalam segala perkara yang kami lakukan. Ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.